Hai murid-murid, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini kita akan belajar unit 19, Hargailah Pokok, dan tajuk kita pada hari ini ialah Bucida yang Cantik. Kita akan menggunakan kemahiran menulis. Mari kita lihat objektif pembelajaran. Okey, apa yang murid-murid hendak capai pada hari ini? Okey, di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, membaca teks dengan betul. Yang kedua, mencari dan mencatatkan maklumat daripada bahan. Okey, baiklah murid-murid. Tajuk kita hari ini ialah Bucida yang Cantik. Bucida itu ialah sejenis pokok. Murid-murid kenal pokok bucida? Murid-murid lihat gambar yang cikgu tunjukkan ini ialah beberapa contoh pokok bucida yang ditanam di sekeliling kawasan di Malaysia. Di sekitar kawasan di Malaysia. Okey, terdapat beberapa tempat yang dihiasi dengan pokok bucida. Pokok bucida ini sangat cantik. Pokok bucida ini boleh dijadikan sebagai pokok hiasan. Okey, untuk meneruskan aktiviti kita pada hari ini, murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 46. Okey, pada muka surat 46 ini terdapat teks yang bertajuk Bucida yang Cantik dan terdapat satu gambar rajah yang perlu dilengkapkan. Okey, mari kita baca dulu teks ini bersama-sama. Bucida yang cantik. Aidil suka menanam pokok bucida. Dia ingin menanam pokok ini di hadapan rumahnya. Dia mencari maklumat tentang pokok bucida dalam internet. Terdapat dua jenis pokok bucida, iaitu yang berdaun hijau dan yang berdaun putih. Saiz daunnya kecil. Dahan pokok bucida bertingkat-tingkat. Pokok ini mudah ditanam kerana tidak memerlukan penjagaan yang rapi. Oleh itu, pokok ini banyak ditanam di pinggir jalan, di taman dan di halaman rumah. Pokok bucida mempunyai akar yang kuat. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Selain itu, orang ramai dapat berteduh di bawah pokok ini selepas penat bermain atau beriadah. Okey, jadi dalam petikan ini, dalam teks ini, kita dapat tahu beberapa maklumat berkenaan dengan pokok bucida. Okey, jadi murid-murid, lihat dalam buku teks murid-murid pada bahagian bawah tu, terdapat rajah yang perlu murid-murid lengkapkan dengan maklumat yang terdapat dalam teks yang bertajuk Bucida yang Cantik ini. Okey. Jadi murid-murid sambil-sambil rujuk, sambil-sambil cikgu terangkan. Okey. Tengok tajuk yang terdapat dalam rajah itu ialah pokok bucida. Okey. Kita tengoklah ini. Okey. Tajuk dia adalah pokok bucida. Okey, tajuknya adalah pokok bucida. Kemudian, okey, ia dibahagikan kepada 3 kategori. Okey, yang pertama, okey, yang kedua dan yang ketiga. Okey, yang pertama daun. Yang kedua, kawasan ditanam. Dan yang ketiga, kelebihan. Okey, ketiga-tiga maklumat ini terdapat dalam teks yang kita baca tadi. Okey, jadi murid-murid cuba cari maklumat
yang terdapat dalam teks itu mengikut kategori ini. Dan masukkan maklumat yang telah dijumpai dalam tempat kosong. Okey, yang pertama. Okey, daun. Pokok bucida ini mempunyai daun yang berwarna hijau dan berwarna putih. Okey. Kemudian jawapannya berada pada perenggan yang kedua tu. Kemudian lihat kawasan ditanam. Okey, pokok bucida ini ditanam di beberapa kawasan. Okey, iaitu yang pertama telah diberikan pinggir jalan. Kemudian ditanam di taman. Okey, dan kemudiannya ditanam di halaman rumah. Okey, kemudian kita lihat pula kelebihan. Okey, kelebihan pokok bucida ini. Okey, cuba lihat pada perenggan yang terakhir tu. Pokok bucida mempunyai akar yang kuat. Pokok ini dapat menahan tiupan angin yang kencang. Okey, kelebihan pokok bucida yang pertama ialah dapat menahan tiupan angin yang kencang. Okey. Kemudian apa lagi kelebihan pokok bucida? Okey, pokok bucida juga boleh menjadi tempat berteduh. Tempat berteduh orang ramai. Dan ia juga boleh dijadikan tempat berehat. Okey. Semua maklumat ini boleh murid-murid dapat dalam teks yang murid-murid baca sebentar tadi. Okey. Baiklah murid-murid, seterusnya kita buat aktiviti dalam buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 48. Mari kita baca cerita yang bertajuk Ulam Pembuka Selera. Rizan tinggal di kawasan kampung. Ibunya banyak menanam pokok yang boleh dijadikan ulam. Dia juga menanam pelbagai jenis sayur. Rizan mendapat satu idea. Pada suatu hari, dia dan ibunya memetik pelbagai jenis ulam. Semua ulam itu dijual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Di hadapan longgokan ulam itu, diletakkan nama ulam dan cara masakannya. Jadi, pembeli dapat mengetahui maklumat tentang ulam tersebut. Antara ulam yang dijual ialah pucuk beka. Pucuk ini direbus sehingga lembut. Pucuk beka ini boleh dimakan bersama dengan budu. Pucuk ini juga boleh dimakan mentah. Seterusnya, mereka menjual jering. Jering boleh dimasak, kari atau dimakan mentah. Selain itu, petai juga dijual oleh mereka. Orang ramai suka makan petai rebus dan petai jeruk. Rizan menggunakan wang hasil jualan itu untuk wang sakunya ke sekolah. Selain itu, dia menyimpan wangnya di bank. Okey, baiklah. Cikgu harap murid-murid boleh faham kisah yang terdapat dalam cerita ini. Cerita ini mengisahkan tentang Rizan dan ibunya. Rizan mendapat satu idea untuk apa? Untuk memetik ulam. Mereka memetik pelbagai jenis ulam dan mereka jual di tepi jalan di hadapan rumahnya. Di hadapan longgokan ulam diletakkan nama ulam dan cara masakan. Ini bagi memudahkan pembeli untuk mengetahui cara memasak ulam berkenaan. Antara ulam yang mereka jual ialah pucuk beka, lepas tu jering dan petai. Hasil jualan, Rizal gunakan wang hasil jualan itu sebagai wang saku sekolahnya
dan dia menyimpan juga di dalam bank. Okey, lihat muka surat 49. Okey, murid-murid perlu lengkapkan jadual ini dengan maklumat yang terdapat dalam teks yang kita baca sebentar tadi. Kalau kita tengok dalam buku teks tadi, kita catatkan maklumat dalam bentuk rajah yang diberikan. Okey, sekarang kita nak catat maklumat dalam jadual yang diberikan. Jom murid-murid kita buat bersama-sama. Okey, lihat. Okey, kotak yang pertama tu, okey, cikgu dah pecahkan kepada 3 kotak. Jadi kotak yang pertama, macam mana nak buat ni? Cara jualan. Okey, murid-murid perlu mencari maklumat tentang cara jualan. Cara jualan ni. Okey, kalau kita tengok dekat dalam teks tu, cara jualan terdapat pada perenggan yang kedua dan yang ketiga. Ini perenggan yang kedua dan perenggan yang ketiga. Okey. Maklumat yang pertama telah diberikan iaitu di tepi jalan. Okey. Ni di tepi jalan. Okey, di tepi jalan. Okey. Cikgu guna warna kuning lah. Di tepi jalan. Okey. Kemudian yang kedua, cara mereka menjual, cara Rizal dan ibunya menjual ulam tu. Okey, diletakkan nama ulam. Okey. Diletakkan nama ulam. Kemudian diletakkan juga cara masakan. Jadi murid-murid boleh tulis kat sini nombor 2, diletakkan nama ulam. Dan nombor 3, diletakkan cara masakan. Murid-murid tulis sendiri ya. Murid-murid tulis sendiri. Okey, yang pertama dah bagi tepi jalan. Mereka menjual ulam di tepi jalan di hadapan rumahnya. So, kita tulis tepi jalan sahaja. Di tepi jalan. Kemudian yang kedua, kita tulis diletakkan nama ulam. Dan yang ketiga, kita tulis diletakkan cara masakan. Okey, kita lihat kotak yang kedua iaitu murid-murid kena cari maklumat tentang jenis ulam dan cara masakan. Jenis ulam dan cara masakan. Okey, jadi murid-murid boleh tengok pada perenggan yang ke 1, 2, 3, 4 dan 5. Perenggan yang keempat dan yang kelima. Okey. Yang pertama, telah diberikan pucuk beka direbus dan dimakan bersama dengan budu. Okey, di mana jawapannya tu? Ni. Okey, yang pertama pucuk beka direbus sehingga lembut dan dimakan bersama dengan budu. Dia cantumkan ayat tu. Dia cantumkan perkataan-perkataan ni menjadi satu ayat. Dia tulis yang penting sahaja. Kemudian yang kedua, ulam apa lagi? Ulam. Okey, yang kedua, mereka menjual jering. Okey, jering boleh dimasak, kari atau dimakan mentah. Ni nombor 2. Nanti murid-murid boleh tulis kat sini nombor 2. Dan nombor 3, apa lagi yang dijual? Petai. Petai. Petai dimasak. Okey, petai. Petai boleh direbus ataupun dibuat jeruk. Direbus dan dibuat jeruk. Ni nombor 3. Okey, jadi murid-murid boleh tulis. Okey, nombor 1 dah bagi dah. Kemudian nombor 2 dan ini nombor 3. Okey, sekarang kita lihat pula kotak yang ketiga. Dalam kotak yang ketiga itu, diminta murid-murid mencari maklumat tentang cara wang itu dibelanjakan. Okey, Rizal dan ibunya menjual ulam dan sayur kan. Jadi hasil daripada jualan, mereka mendapat wang. Okey, jadi wang itu
kita nak tulis cara wang dibelanjakan di dalam jadual ini. Okey, yang pertama. Okey, bagaimana Rizal membelanjakan wang hasil daripada jualan ulam dan sayur tu? Okey, dekat sini. Okey, wang hasil jualan itu, okey, Rizal menggunakan wang hasil jualan itu untuk wang sakunya. Okey, jadi kita boleh tulis untuk wang saku sekolahnya. Kita boleh tulis untuk wang saku sekolahnya. Okey, dan yang kedua, kita boleh tulis menyimpan wangnya di bank. Menyimpan wangnya di bank. Okey, ini nombor 1 dan ini nombor 2. Okey, nanti murid-murid tulis sendiri di sini. Okey, baiklah. Kita dah selesai belajar cara untuk mencari maklumat dan mencatat maklumat. Kita dah belajar mencatat maklumat dalam 2 bentuk. Okey. Jadi, kita berhenti dulu sampai sini. Kita jumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.